Bukan surat 139. Bukan dia. Saya duk fikir apa? Cepat habis kan? 59. Masih mana? Siapa yang tak dapat lagi noh? Beritahu saya. Astaghfirullahaladzim. Ayat yang ke-75 masih lagi tentang sikap dan perangai orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala habaq kat kita supaya ia jadi peringatan supaya kita tak terpalit dengan perangai-perangai kotor orang Yahudi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ada banyak min ni, banyak nun mati di situ. Ada yang izhar, ada yang ikhfa, no. Kemudian kita jumpa dengan maksilah tawilah yuaddihi, kan, maksilah tawilah, baca dengan panjang. Kalau tengok di bawah tu, kalau tengok Quran yang kita dapat tu, di bawah tu ada bagi penjelasan. Okeylah. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ وَمِنْهُمْ lepas ada mim bertemu dengan mim yang syaddah, kita kena gunnah, kena gunnah, kena dengung. Kemudian nun mati bertemu dengan hamzah izhar, tak payah dengung lah sekali lagi. Kemudian jumpa pula nun bertemu dengan ta ikhfa, tu kena dengung, tak apalah, pelan-pelan lah, kena cekak perhati mata tu, kena clear, tengok ke depan. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ Saya lebih gemar baca yang saya duk baca ni, Quran ni. Tapi dah saya nak bersama dengan kamu, saya guna agak Quran ni, cuma saya nak terangkan. Yu'addihi ilaik, nampak tak? Atas perkataan ilaik tu dia bubuh arang. Saya kata bubuh arang lah. Dia tanda kan? Yang tu kita boleh berhenti. Kalau arang tu pendek tu, kita berhenti, tak perlu ulang. Boleh. Kemudian, la yu'addihi ilaik tu nampak tak? Ada dia bubuh arang juga kan? Yang tu panjang ke pendek? Dia buah haram panjang tu kan? Okey. Yang ni kita kena patah balik. Patah balik dan ambil tang mana? Kita ambil tang la yu'addihi. Boleh? Macam tu juga kita akan jumpa banyak kali kan? Banyak kali kita jumpa ada yang dia tanda atas satu kalimah saja. Kalau dia tanda atas satu kalimah saja, maknanya kita boleh berhenti dan kita tak perlu patah balik. Kita terus sambung yang depan je. Ni di antara keistimewaan Quran ni yang jadi pilihan kita. Okey, senang kan? Dia membantu kita. Kemudian kalau kita tengok, kalau cara dia punya tanda dia tu panjang tu kan? Maknanya dia borong banyak kalimah. Maknanya kita berhenti di ujung tanda tu, kemudian kita ambil balik tang mana? Tang awal. Contohnya macam tak sat kita berhenti la yu'addihi ilaik. Kan? Jadi kita ambil tang mana?
Ya, kita patah balik ambil la yuaddihi ilaika illa ma dumtu alaihi qaimah. Okey. Tak apa, kita lama-lama kita dah biasa tu insya-Allah kita cakap lah. Kita baru-baru ni biasalah dia melelong-melelong sikit lah. Ada tanda-tanda tu. Jadi tak sah kita berhenti tang la yuaddihi ilaik, jadi kita ambil balik la yuaddi. La yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. Okey, kita boleh nak patah balik ke sambung? Kita sambung. Tu okey dah tu, kenal dah tu. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ni patah balik. Patah balik no. Pasal garis dia panjang. Wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallim. Tak lah. Tak apa. Boleh berhenti situ. Tapi berhenti di tengah kalimah tak betul lah. Cara saya berhenti tak betul lah. Sepatutnya kalau saya nak berhenti kita wala yukallimuhum. Kalau eloknya wala yukallimuhumullah. Saya boleh pergi sampai situ insya-Allah. Okey, tak apa saya ulang balik. Cara dia saya kena bekal oksigen sikit lah. Bekal oksigen sikit boleh kan sampai. Wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah.
Kalau tak boleh, ulaika la khalaqa lahum. Di situ apa boleh? Boleh tahu nak? Fil akhirah. Lahum fil akhirah. Ambil lahum fil akhirah boleh. No? Senang ya. Tak ada orang yang dia umur dia pendek. Kan? Ada minta maaf paman. Dia ada banyak kaedah. Nak bagi sampai itu banyak kaedah. Kalau kaedah paman dia curi tengah jalan. Orang tak nampak. Itu tak betul lah. Bacaan tu tidak betul lah. Bernafas dalam bacaan tak boleh. No, tak boleh. Sehingga ada yang dipanggil saktah. Saktah tu pun kita berhenti tanpa bernafas. Cumanya cara yang betulnya macam orang yang jenis umur pendek kan. Maknanya dia baca pendek. Tapi dia patah balik. Macam ni. Cuma yang tidak semestinya kita berhenti macam dia tanda. Faham tak? Kita tak semestinya kita berhenti macam dia tanda. Cuma yang ni dia bagi kaedah, rumus. Mana kita boleh guna. Macam Abang Jamil tadi dia kata dia boleh sampai tak akhirat. Memang semua orang boleh sampai tak akhirat ya. Tak ada lebih pada tu no. Boleh berhenti itu tapi ambil betah balik lahum fil akhirah. Ambil balik di situ no. Ataupun kalau ada orang yang pendek pada tu lagi, maksud kan? Maksud tak? Maksud la khalaqa lahum. Boleh juga di situ. Ambil balik la khalaqa lahum. Cuma kita pakai kaedah yang dia buat tu ya. Nah, kaedah yang dia buat tu insya-Allah. Okey. Baca dah kan? Okey, baca dah. Kita ambil banyak main berhenti tahu ni. Akhirah ya. Mati dah. Okey, tak apa kita ra'i banyak main jadi kita ambil lahum nah. Kalau tidak dia kecoh lagi. Lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Okey, lepas tu kita nak ambil tahu nah. Wala yanzuru ilaihim. Tu okey dah tu. Okey. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okey, saya rasa hari ni kita dapat satu ilmu, iaitu ilmu pada waqaf. Dia hatta di dalam ilmu tajwid dia ada satu tajuk bab ni dia panggil al-waqfu wal ibtida. Tajuk daripada al-waqfu wal ibtida. Maknanya tak mana yang boleh kita berhenti kemudian nak mula di mana. Kalau tidak haru biru habis Quran. Quran ni dia mukjizat, kita kena jaga elok-elok. Kita tak boleh baca dia macam baca berita harian. Kan? Kita tak boleh baca macam kita baca berita harian. Okey. Allahu Akbar. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikan kepadamu. Apa nak abang? Dia nak abang apa sini? Mana di kalangan ahli kitab ni ada juga yang boleh kita percaya kepada mereka. Ada yang boleh kita percaya. Allah Ta'ala beri ibarat kalau pinjam barang. Kan? Sebab memang manusia atas dunia ni, matlamat dia kebanyakannya nafsu. Apa dia? Kata benar. Ya Allah bagi ibarat macam tu. Ada di kalangan ahli kitab ni kalau kita bagi dia pinjam satu-satu benda, dia bagi balik kita. Nunjukkan apa? Ada di kalangan mereka orang yang amanah, yang boleh dipercayai. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau meminjamkan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepada kamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Maksud dia? Maknanya ada juga orang yang jenis tak amanah.
Hatta kalau kita bagi dia sikit pun, dia tak bagi balik. Allah Ta'ala sebut sikit, hanu banyak. Nak abang kata apa? Nak abang kata ada di kalangan mereka yang betul-betul amanah. Kalau kita bagi banyak ke mereka pun pinjaman, mereka akan bagi balik kat kita. Itu nak abang kata amanah sungguh. Kalau sikit, lebih-lebih lagi lah mereka akan bagi balik. Kan? Adapun yang jenis tidak amanah ni, bukan kita nanti banyak. Kalau kita bagi dia pinjam sikit pun, dia tak bagi balik. Itu hak jenis tak amanah. Supaya kita mengambil pengajaran di sini, Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang sikap perangai kotor orang Yahudi, iaitu dalam masalah pinjam meminjam, hutang piutang. Dan dalam surah Al-Baqarah dulu pun kita dah dah jumpa dah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kan. Dulu kita dah ambil dah, kan, tentang lagu mana tata cara berhutang, kan? Dah berhutang. Adapun di sini Allah Ta'ala cerita tentang sikap orang Yahudi, tentang betapa ada di kalangan mereka tidak amanah. Kalau dalam urusan harta pun mereka tidak amanah, dalam urusan agama lebih-lebih lagi lah. Nah abang kata apa? Begitu juga kita di dalam urusan agama ni, macam itulah juga. Kita kena tunaikan amanah. Lagu mana kena tunai amanah? Apa benda yang kita tahu tentang kebenaran, kita kena habaq kat orang dengan yang benar. Tak boleh kita duduk kono-kono. Mesti kita kena habaq mengikut yang benar. Tak boleh kita duduk kono-kono. Begitu juga kalau kita tahu tentang kepalsuan dalam agama, kita pun kena bagi tahu kat orang bahawa benda tu adalah benda yang palsu tanpa berselindung lagi. Okey. Allahu Akbar. Pasal apa orang Yahudi ni sikap dia bawa macam ni? Maka Allah beritahu, itu disebabkan, yang demikian itu disebabkan mereka berkata tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Ini apa dah? Ni nak abang kata orang Yahudi, orang Nasrani ni dia sangat memandang lekeh kepada orang lain daripada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sebab itu Allah cerita dalam surah Baqarah, lan tamassana an-nar illa man kana hudan aw nasara. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tengok betapa betapa confidentnya mereka dengan kesesatan mereka sebenarnya. Bukan confident dengan kebenaran mereka. Dia kata la yadkhulul jannata, tak akan boleh masuk syurga illa man kana hudan aw nasara. Kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Allah kata apa? Allah jawab, dia kata tilka amaniyuhum, itu semua adalah angan-angan mereka. Allah sebut itu semua adalah angan-angan mereka. Apa tujuan Allah sebut je? Supaya kita pun jangan terlalu optimis dengan keadaan kita. Walaupun kita lebay terus mana pun, kita lah janganlah merasakan bahawa kita ni orang terbaik, kita ahli syurga. Kita tengok generasi al-awwal, generasi salafus salih, bagaimana sikap mereka, sentiasa menangis. Kenapa? Kerana bimbang takut dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan di kalangan mereka ada yang Allah subhanahu Nabi SAW telah nyatakan mereka adalah ahli syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Semua disebut. Terutama sekali yang 10 orang tu, al-asyaratul mubasyaratu bil jannah. 10 orang yang telah diberitahu bahawa mereka ahli syurga. Bilal, apa yang hang buat? Aku dengar terompah hang di dalam syurga. Dia kata, aku tak ada buat apa, wahai Rasulullah. Tengok sikap mereka. Kita jangan jadi macam orang Yahudi yang berangan-angan kononnya kita orang yang terbaik, sedangkan tidak seperti mana yang Allah Ta'ala garis pandukan. Kalau kita duduk di atas jalan yang betul pun, kita tak boleh lagi terlalu yakin. Kalau kita rajin mari masjid pun, tak boleh terlalu yakin. Cuba kita kena ada yakin. Keyakinan kena ada. Tapi jangan terlalu yakin. Overconfident tak boleh. Allahu Akbar. Tu sikap dia kata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami tak ada masalah. Kami boleh buat ikut dan terhadap orang yang ummi. Ummi ni orang Arab. Sebut kita orang Arab ni lain daripada mereka lah. Lain daripada Yahudi, lain daripada Nasrani lah. Sebab bagi mereka apa? Lain daripada mereka, semua tak dipakai. Mereka saja yang dipakai. Sebab tu kita tengok di Palestin lah ni, mereka perlakukan umat Islam sewenang-wenangnya. Itonyoh kau ni. Kita tengok rumah elok-elok dia sodok. La haula wala quwwata. Itu sikap Bani Israel ataupun sikap orang Yahudi. Hak duduk di Palestin tu orang Yahudi lah tu. Hak pakai kepiah cotek tak kepala tu. Dia pun pakai kepiah tak. Tapi kepiah depan sikit. Boh sikit atas kepala.
wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan telah mereka dustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah mereka sedangkan mereka mengetahui apa yang mereka buat itu tidak seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajar kita dan Allah mengajar mereka supaya apa? Amanah di dalam pengurusan harta, pinjam meminjam. Begitu juga amanah di dalam menyampaikan ilmu. Allah kata apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian dan kamu kufur dengan sebahagian daripada kitab? Kemudian Allah menegaskan kepada kita. Allah kata apa? Bala man awfa bi ahdi. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji, wattaqa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai dan kasih kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa dah? Allah tidak kasih perangai seperti perangai Yahudi. Allah tidak kasih perangai seperti perangai Nasrani, tetapi ialah Allah kasih kepada orang yang bertakwa. Apa dia? Iaitu orang yang melaksanakan segala apa yang Allah suruh dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Tak semacam orang Yahudi dengan apa dia kata? Qalu sami'na wa 'asayna. Kami dengar tapi kami bantah. Itu perangai orang Yahudi, perangai orang Nasrani. Sebab apa? Sebab mereka merasakan mereka lebih mulia. No? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah. Apa maksud menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah? Maknanya pergunakan sumpah, pergunakan agama untuk dapatkan imbalan yang murah nisbah pada dunia. Walaupun kita nampak macam dapat banyak duit, tapi di sisi Allah benda tu sikit. Kenapa? Apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat lebih besar. Nak banding dengan apa yang kita dapat di dunia. Mungkin kita boleh guna agama kita sebagai seorang ustaz, kita boleh gunakan kedudukan kita untuk dapatkan apa? Duit daripada orang lain. Tetapi benda yang kita dapat mungkin di dunia ni nampak banyak, tetapi di sisi Allah sikit. Orang yang berlabel ustaz, berlabel guru ni, dia orang dengar kata. Bila orang dengar kata dia boleh guna kedudukan dia tu untuk menarik perhatian orang. Akhir sekali orang tertarik. Jadi apa yang dia kata, belanjalah, suruh orang belanja. Jadi dia dengan dalil dia bagi ke orang pun terpengaruh. Last sekali rupa-rupanya apa yang diberi itu diguna untuk diri dia sendiri. Dia bolehlah kesenangan di dunia, tetapi kesenangan di dunia ni bersifat sementara. No? Jadi ini amaran yang Allah. Dia bersumpah, dia guna agama kan. Orang pun takutlah. Orang takut. No? Banyaklah berlaku sekarang ni. Sekarang ni banyak fenomena ni, sangat banyak berlaku kan. Kita dengar macam-macam kan. Nak buat tahfiz lah, nak buat apa, macam-macam kita tengok lah ni kan. Jadi orang yang bertakwa saja, Allah kata sini, orang yang bertakwa saja yang terlindung daripada bala bencana Allah Subhanahu wa taala. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang menjual beli janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka ini tidak memperoleh bahagian di akhirat. Dia boleh di dunia di akhirat nanti dia tak boleh apa. Na'udzubillah. Allah tidak akan menyapa mereka. Allah berarti di akhirat nanti Allah tak peduli dia. Maknanya kalau dia meminta Allah tak dengar. Kalau dia memohon keampunan Allah tak ampun dia. Kalau dia berjerit di dalam siksa pun Allah Ta'ala tak peduli. Allah kata, Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim. Beritahu kepada hamba-Ku, sesungguhnya aku Tuhan yang maha pemurah lagi pengasih, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi kalau seseorang hamba yang berdusta dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, di akhirat dia berjerit terang mana pun Allah buat macam tak dengar. Allah tak peduli ke dia. Allah tak tengok dia. Allah tak, maknanya Allah tidak melihatnya dengan penglihatan rahmah. Tuan-tuan dan puan, kita sangat-sangat memerlukan rahmat Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak perhati kepada mereka, tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat.
Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka daripada dosa-dosa, daripada kesalahan mereka. Makna Allah Ta'ala akan kekalkan mereka di dalam dosa mereka, maknanya Allah Ta'ala akan biarkan mereka menerima akibat daripada dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Sedangkan Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tapi kerana sikap dia berdosa kepada Allah Ta'ala, Allah dah tak peduli ke dia. Na'udzubillahi min zalik. Bagi mereka azab yang pedih. Ditambahkan lagi, bagi mereka itu azab yang pedih. Jadi muslimin dan muslimat, di sana saya nak kongsikan, kita lewat tak apa sikit lagi insya-Allah. Satu dua hadis yang tentang beberapa golongan yang Allah Ta'ala tak perhati dia di akhirat. Moga-moga dengan kita dengar hadis ini, kita akan berusaha untuk menjauhkan dia daripada tiga golongan ni. Di sini Nabi SAW sebut daripada Abi Dzar. Hadis pada Abi Dzar, qala Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 puak yang Allah Ta'ala tak mau bercakap dengan dia, Allah Ta'ala tak mau tengok dia pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala tak mau menyucikan dia, tak mau membersihkan dia, tak mau mengampunkan dia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adab yang pedih. Qultu ya Rasulullah manhum, aku kata, Abu Dzar kata, aku bertanya Nabi, siapa mereka itu? Khasiru wa khabu, rugi dan binasa mereka ini. Mereka akan rugi dan mereka akan binasa. Qala wa'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali, kata di akhirat nanti ada 3 puak yang Allah tak mau bercakap dengan dia, Allah tak mau tengok mereka, dan Allah tidak mau mengampun, tidak mau membersihkan mereka. 3 kali Nabi ulang. Lalulah Nabi SAW kata, qala al-musbil. Maman, yang pertamanya ya al-musbil. Apa dia al-musbil? Orang yang pakai kain labuh. Dalam hadis banyak, yajurru thiyabuhu khuyala. Orang perempuan tak masuk ni jam. Tani balik pada pakat gunting lebih orang haji. Pakat gunting lebih kain ni pun dia pakai kain dekat betih jam. Ni untuk orang lelaki. Orang perempuan dia kena labuh. Kalau labuh pun kalau elak pakai stukin ke pakai seluar. Pasal ke luar mutu tu. Pakai seluar, jangan pakai kain dia. Orang perempuan hak naik mutu tu, saya sarankan pakai seluar pakai kain tu, pakailah kita yang yang muda-muda remaja ni, umur 80 90 muda remaja ni kan, pakai kain, kemudian pakai seluar panjang, kemudian pakai stukin pula, pakai stukin, jaga supaya kita tidak dicucuh oleh api neraka pedih. Kena api dapur pun berjerit satu kampung Bukit Cabang ni dengar kan, ni kena api neraka, naudzubillah. Cik Miah nak pergi mengai tu, pakai seluar, pakai kain. Jangan ditutup muka, betih tunjuk ke orang. Yalah, betih berkarat pun bukan dia kira lagu tu. Manusia ni macam-macam. Ada yang jenis suka betih berkarat, dia tak kira manusia nafsu dia macam-macam. Ada yang suka agak hitam kelip, ada yang suka hak putih, macam-macam. Nafsu manusia ni macam-macam, tak boleh kira. Kita duk kira semacam tak, dia macam-macam. Betul tak bayar? Dia macam-macam. Selera manusia ni macam-macam. Tapi jaga elok. Kita pernah baca ayat pada innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang membuat fitnah kepada orang mukmin atau lelaki atau perempuan, maksud fitnah ini macam-macam. Di antaranya pada menyebabkan lelaki tertarik dengan dia adalah fitnah. Jaga. Kita lari banyak buku sini ya. Buku sini. Bawah. Buka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gedebuk-gedebak. Mana boleh lagu tu? Dia tutup di sini kan. Lah ni semua orang pakai hijab lah. Tapi di bawah buka, tuan-tuan. Kita dah malah buat ibadat dah, tapi kita duk tambah dosa. Benasa kita. Tak ada pasal-pasal. Nak mati 2-3 hari lagi. Maksud, mungkin esok kita mati maksud. Jaga elok. Allahu akbar. Kemudian yang pertama pada lelaki yang melabuhkan kain dia bawah pada buku lali. Bawah pada buku lali. Ada khilaf di kalangan ulama lah. Ada yang kata seluar tak apa.
Ada yang kata seluar tak apa. Maksud izar ni ialah kain. Baju ni termasuk kain juga ni. Ni, macam jubah ni kan. Allahu Akbar. Dia sayang lah Bang Lahu nak kerat jubah dia. Orang beli di Padanu. Aku jubah beli di Mekah ni. Orang boleh mari bang ji. Jubah tu duk heret habis ti ayam tu. Hang gunting lah sikit. Kemhem tu tak. Ni bahasa apa tu? Kemhem tu tak ni. Kain daripada Turki ni. Bukan dikira Turki buat apa daripada mana. Kalau kain daripada Turki tu membawa engkau ke neraka nak buat apa? Pakai jubah bagus dah, tapi jubah meleret. Banyak orang yang pakai jubah sampai ke lantai. Jubah kita sekat mana-mana. Atas pada buku lali. Sebab tu saya bagi kat ni suruh kerat tadi. Pasal jubah Ustaz Khairul bagi kat saya tu labuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dia bagi percuma kat saya. Alhamdulillah, mula-mula jadi kebajikan. Kan? Jubah tu kena bagi sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab ni cerita bab isbal ni. Isbal Umar. Isbal ni bab isbal. Isbal ni maknanya melabuh kat apa nama yang pakai kain labuh. Lelaki ni cerita ni. Umar bin Al-Khattab ketika dia nak mati. Lepas pada dia kena tikam. Kan? Dia kena tikam, dia dekat nak mati, datang kepadanya seorang sahabat, tak silap saya Ibnu Mas'ud. Mari kepada dia ataupun sahabat lain. Mari ziarah dia. Bila dia sudah ziarah nak pergi, nak baliklah. Umar terpandang kain dia tadi mencecah buku lali. Lalu dia panggil, "Ya fulan, irfa' izarak." Wahai budak, angkat kain. Jadi sahabat Nabi SAW tadi dia kata, aku angkatlah sampai ke separuh betih. Sampailah akhirnya aku pakai kain separuh betih. Lepas tu kita tengok kadang-kadang, ada kadang-kadang kita tengok orang kan, kita jumpa kan, tu dia kain dia ataupun seluar dia separuh betih, kita kata amboi daratnya. Tu kita tak mengaji. Kita tak mengaji, kita kata orang darat lah. Kita pun duduk tak darat, sopa lah. Kita kata daratnya apa maksudnya? Kampungnya. Kita tak mengaji. Sebab tu bila kita tengok orang, kita jangan duk kata apa. Yang eloknya kalau kita tak puas hati, kita pergi tanya dia, masalah hang apa pakai betul tu? Kita dapatlah jawapan dia. Dia habanglah kita. Dia kata saja, I suka fashion ni. Jam. Saya pergi ke dia lah kan. Dia suka fashion tu. Jaga elok nah. Yang pertama al-musbil. Yang kedua apa dia? Wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang menjual barangan dengan sumpah palsu. Demi Allah dia kata barang ni elok. Tinggal 2 biji ni dah ni. Kalau ambil lama dah habis. Banyak ni tu kita tengok dalam iklan dalam ni kan. Nak habis dah. Macam di pekan Om Niga pekan nak lagi tu. Tak banyak dah, 5 guni lagi. Dia kata tak banyak. Pasal apa dia guna kalimah tak banyak tu nak bagi orang berebut. Tak banyak dah 5 guni hidup belakang. Lagi kita beli tu, dia angkat pula naik sini. Tak banyak dah. Dusta. Termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia, Allah Ta'ala tak paling dia, Allah Ta'ala tak menyucikan dosa dia. Jaga elok. Nak menega lah. Tapi jangan duduk bersumpah dengan sumpah dusta. Tak boleh bayar dia cerita, mari beli pokok sini saya ni. 5 hari gemuk. Ataupun pada orang baja orang banyak orang jual baja kan. Yang baja ni pokok tak buah. Beli mampu habis. Kita mari kat dia kata, mampu tak kena. Tak kena aku bubuh di humi kena lah tu. Bubuh di humi kena lah tu. Jadi makna daripada sini, maknanya kalau nega jangan sumpah dusta. Itu yang Allah Ta'ala sebut tadi ni. Dia guna nama Allah, dia guna sumpah untuk berdusta. Yang ketiga, wal mannan. Apa dia mannan? Mannan ni orang yang mengungkit. Dia bagi sesuatu kepada orang, dia duk sebut waktu 2-3 tahun duk sebut waktu. Kan? Kapek tu kalau aku tak bagi duit tobat, tak boleh guna kapek baru. Contohnya lah. Kan? Aku bagi tu. Kan? Aku paling banyak lagi bagi. Tak. Bila kita bagi, kita serah ke Tuhan. Serah ke Tuhan. Serah ke Tuhan.
Dan kita kepek ni pun alhamdulillah lah, syukur banyak-banyak. Cuma modal tak cukup gigi. Kita dah dapat 16,000 makna 27, tapi dia bagi tempoh kita lagi insya-Allah. Seminggu 2 minggu lagi kita cubalah, kita cari duit tengok. Yang lain pun boleh juga. Kalau kita tak ada duit nak bagi pun kita habaq kat orang, kalau orang bagi kita dapat pahala tak apa. Kempen lah. 15%. 15% tu ambil di akhirat. Jangan minta kata imam. Nah, ada satu hadis lagi saya baca dia punya ni ya. Dia punya teks dia sama. Tak, Allah ada 3 golongan. Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia, tak tengok dia, dan Allah Ta'ala tak membersihkan dia. Di sini disebut apa dah? Rajulun mana'a ibnu sabil fadl ma' indahu. Seseorang yang menghalang orang minum air lebihan dia. Air lebihan, air telaga ke, orang mari lalu lalang nak ambil, dia tak bagi. Ini juga Allah Ta'ala tak peduli dia. Tuan-tuan dan puan, saya nak abang lah, no? Satu budaya yang bagus. Kalau orang pi rumah kita ya, sampai rumah kita ni paling tidak air sejuk, angkat pergi dulu. Angkat. Jangan buang peluang. Jangan buang peluang. Peluang tu jangan buang. Orang pi rumah kita sampai ya, mungkin dia jenis kalut, kan? Tunggu sat, ambil air sejuk pergi kedah, cukup dah. Dan air sejuk ni adalah air yang paling berharga di dunia, lebih pada Nescafe, lebih pada kunyit hitam, lebih pada pria katak. Lebih pada tu lagi. Air sejuk tu, air kosong tu. Air kosong tu lebih bernilai daripada semua jenis minuman yang lain daripada air sejuk. Allah ibarat dalam Quran, apa kata kalau air yang elok-elok tu Allah Ta'ala jadikan masin, boleh minum tak? Boleh tak? Tak boleh. Air elok-elok ni, air tawak ni lah, kalau Allah Ta'ala jadikan dia masin, ujar aja. Kalau Allah Ta'ala jadikan dia masin, hang nak buat apa? Falaula tashkurun, kalau kamu tidak bersyukur, mungkin Allah Ta'ala buat jadi begitu. Allah akan tukar. Jaga elok sebelum Allah tukar. Dan yang kedua, tu maknanya kalau Ibnu Sabil, orang tetamu lah. Kalau tetamu pergi rumah kita, sekurang-kurangnya air sejuk. Wa rajulun halafa ala sil'atin ba'da al-'asr ya'ni kadhibah. Begitu juga orang yang bersumpah dusta ketika berniaga. Tadi. Wa rajulun baya'a imaman fa in a'tahu fi wafa lahu wa in lam yu'tahu lam yafi lahu. Seseorang yang berbai'ah dengan imam, mengaku janji dengan pemimpin. Kalau dia bagi sesuatu kepada dia, dia akan taat. Kalau tak bagi, tak taat. Ni banyak. Ni banyak. Sedangkan taat kepada pemimpin itu adalah satu benda yang fardu, satu yang benda yang wajib. Alaikum bis-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Kamu mesti taat, mesti dengar walaupun yang menjadi ketua kamu tu seorang hamba. Ni banyak. Dia tak bagi aku dah, aku bantah dia. Ini pun termasuk di kalangan yang mana Allah Ta'ala tak akan tengok dia, Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan dia, dan Allah Ta'ala tak akan mencucikan dia. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung daripada neraka. Wa ma qaribna ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan berlindung daripada benda-benda yang mendekatkan kami kepada neraka Allah Ta'ala, daripada perkataan, perbuatan dan juga niat. Wa Allahumma inna nas'aluka al-jannata. Ya Allah, kami mohon syurga pada kamu. Wa ma qaribna ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan memohon daripada kamu syurga dan benda-benda yang mendekatkan kami kepada syurga, sama ada pada perkataan ataupun perbuatan ataupun niat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa al-'afafa wal ghina wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.